Alright, saya takkan tunggu lagi. Kita teruskan agenda kita petang ini ya. Bagi yang bermula untuk bersama Royal Q dan asas mata wang digital ya. So saya teruskan aja sambil menunggu-nunggu yang lain masuk nanti. Mereka akan masuk perlahan-lahan ya, sebab mungkin ni selalunya sebelah petang ni memang agak kurang, tetapi insya-Allah akan sama-sama dengan kita di dalam Zoom ini ya. So, saya nak ucapkan Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera kepada anda semua yang saya hormati, yang baik hatinya dan yang saya sayangi. Saya Nur Aini binti Ali daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Dan petang ni saya nak kongsi kepada anda mengenai Royal Q dan serba sedikit mengenai asas mata wang digital ya. So saya kongsikan dengan anda. Right, ini adalah kita pergi kepada bursa saham ya. Kita pergi kepada bursa saham mata wang digital ya. Di dalam dunia mata wang digital juga ada bursa saham ya, seperti forex, komoditi dan sebagainya ya. So jadi di bursa saham mata wang digital adalah coin market cap ya, ataupun world coin index ya. So anda boleh cek nanti ya. So jadi di coin market cap ni telah ada lebih kurang 14,000 kalau kita tengok kat sini atas ni ya, 14,869 mata wang digital ya. So kita klik kejap. So inilah mata wang digital yang telah didaftarkan di bursa saham coin market cap mata wang digital ya. Bitcoin adalah yang pertama, seterusnya Ethereum, Binance, USDT, Sol, Cardano. Alright. Di dalam mata wang digital, anda kena ingat ada tiga kategori mata wang digital ya. Satu adalah altcoin, kedua adalah stablecoin dan yang ketiga adalah token ya. So jadi kalau altcoin tu seperti Bitcoin, Ethereum ya, Sol, Cardano, XRP ya, Polkadot, Dogecoin dan seterusnya ya. So kalau stablecoin pula ya adalah USDT ya, USDC, BUSD ya, BUSD ni stablecoin untuk Binance ya. Dan ada banyak lagi macam Pazos dan seterusnya ya. So, untuk token pula kita boleh token macam Nexo token ya. So Nexo mungkin tak dia senarai yang tertinggi lah ya, tetapi harga Nexo token juga sangat hebat ya, dah naik lebih daripada $2 ya. So token yang ni Binance Coin pun adalah token, tapi tengok hari ni dia dah naik 600 USDT ya. So token ni anda kena faham beberapa perkara ya. Ada token yang kita lihat yang diwar-warkan di luar sana ya. Itu anda kena berhati-hati ya. So bila anda nak ni, anda ceklah terlebih dahulu adakah ia telah tersenarai di dalam coin market cap ataupun world coin index ya. Kalau dia telah tersenarai, then anda bolehlah beli token-token tersebut ya. Jangan beli apabila mereka kata masih lagi belum masuk di dalam exchange, kerana ia tidak pasti ya. Pertama, ia tidak pasti, dan kedua mungkin anda akan kerugian ya. Selain daripada cryptocurrency ya, kita juga ada bagaimana ya, kita nak tahu bagaimana hendak menyimpan mata wang digital kita ya. So jadi kalau fiat currency kita simpan duit kita ya di mana, di bank ya. So kalau di mata wang digital ni kita simpan di exchange wallet. So exchange wallet yang berdaftar ada lebih kurang 436. Kita cek sekarang ya. So ini adalah global exchange maksudnya di mana kita menyimpan mata wang digital kita ya.
So pertama adalah Binance, Coinbase, FTX, Kraken, ya, KuCoin, Huobi. So kita akan sentuh Binance dan Huobi kerana ia berkait rapat dengan Royal Q kita, ya. So jadi ada Gate.io. Saya rasa sesiapa yang memang dah lama dengan mata wang digital, mereka pasti akan tahu exchange wallet ni semua, ya, Poloniex, Kraken, Bitstamp, ya, Binance, Huobi, ya. Ini semua adalah nama-nama yang terkenal exchange wallet yang digunakan oleh mereka-mereka yang menyimpan ataupun mengumpul mata wang digital, ya. So kita pergi dekat World Coin Index ni, saya nak kongsikan sedikit, ya, di sini. Saya pergi di exchange dan spot ni, ya. So sebentar, mungkin hari hujan hari ni, ya. So dia agak okey, dah buka dah. Alright, so crypto exchange wallet ranking. Ini hari ni saya bacakan keseluruhan dah, ya. Keseluruhan dalam tempoh 24 jam, ya. Dalam tempoh 24 jam kita dah dapat 252.42 bilion, ya. Ini di dalam USD, ya. So dalam tempoh 7 hari adalah 1.45 trilion. Dan dalam tempoh 30 hari adalah 6.19 trilion. Seandainya lah ada di antara prospek-prospek anda, ya, dia tanya betul ke mata wang digital ni atau scammer atau tipu. Kadang-kadang manusia mereka tidak tahu di mana nak melihat ataupun mencari info-info yang betul, ya. So jadi kita boleh kongsikanlah dengan mereka semua. Kita tunjukkan coin market cap dan juga World Coin Index ini, ya. So jadi bila kita kongsi dengan mereka, kita bolehlah tunjuk contohnya Binance, ya. Binance adalah salah satu ranking nombor 1, ya, di dunia yang menjalankan spot trading, futures dan sebagainya, ya, untuk di dalam mata wang digital. So kita tengok Binance sahaja, ya. Dalam tempoh 24 jam, ya, dia dah mendagangkan, ya, mata wang digital sebanyak 90.19 bilion, ya. So dalam tempoh 7 hari dia dah buat 519.60 bilion dan dalam tempoh 30 hari 2.19 trilion. So kalau adalah mereka-mereka yang masih lagi skeptikal, negatif mengenai mata wang digital ni, anda kongsikanlah. Ya, anda kongsikan bersama mereka, adakah logik sesuatu benda itu yang telah didagangkan bukan million, ya, malahan billion and trillion boleh collapse begitu saja. Ya, kita suruh mereka fikir sendiri, ya. Kita tak perlu nak macam saya lah, ya. Contoh saya bagi pada anda semua, saya tak akan convince sesiapa. Kerana untuk saya, di dalam setiap perniagaan, tidak kira lah perniagaan sama ada servis, produk, dan sebagainya, kita memerlukan orang. Ya, kita memerlukan pelanggan. Kita memerlukan pengguna kita atau kita memerlukan passenger, maksudnya kalau contoh Grab, Uber, mereka perlukan passenger. Tak ada passenger, mereka tidak akan buat profit ataupun income, ya. So jadi sama juga lah dengan Royal Q, ya. So kita perlukan rakan-rakan kita atau stranger atau orang yang kita tak kenal, tetapi mereka berminat untuk melakukan dagangan mata wang digital, ya. So jadi inilah contoh yang saya boleh kongsikan bersama anda pada petang ini, dan saya akan kongsikan lagi mengenai evolusi, ya, mengenai evolusi mata wang. Alright, so di sini adalah evolusi mata wang, ya. So evolusi mata wang ni dulu mula-mula kita buat adalah barter trade, ya, ataupun barter sistem pertukaran barang, ya. Dan seterusnya pada gold dan silver, kemudian metal dan coin, metal coin, ya. Maksudnya mata wang shilling, kemudian mata wang kertas, ya. Kemudian kad, ya. Kad ni macam debit card dan juga credit card lah, ya. Electronic money, ya. Dan seterusnya kepada mata wang digital, ya. So jadi kenapa kita panggil
kenapa kita panggil apa ni? Bitcoin ini adalah aset kelas baru ya. Kerana dia tidak mempunyai physical asset. Ini adalah salah satu contoh lagi yang kita boleh bagi kepada prospek-prospek kita. Kita tahu physical asset ya. Bila kita sebut asset, dia pasti ada physical ya. Contoh seperti gold dan silver, real estate dan juga produk ya. Tetapi uniknya Bitcoin ataupun mata wang digital ya, yang kita kelaskan dia sebagai aset baru, ia tanpa fizikal. So jadi mesti orang skeptikal lagi kan, mesti orang negatif lagi kan. So jadi kalau mereka masih skeptikal, mereka masih lagi negatif, kita bagikan 3 contoh syarikat yang terbesar di dunia yang tidak memiliki physical asset ya, tetapi mereka adalah syarikat yang terbesar di dunia. Alright, yang pertamanya adalah Uber. Ya, Uber adalah syarikat pengangkutan awam teksi yang terbesar di dunia yang tidak memiliki apa-apa physical asset, tetapi mereka tetap adalah syarikat yang terbesar di dunia. Yang keduanya adalah Airbnb, ya, di mana owner ya ataupun pemiliknya adalah yang terbesar di dunia ya di hotel, tetapi dia tidak memiliki physical asset seperti hotel dan sebagainya ya. So jadi dia lebih terkenal ya, dan dia juga adalah terkenal ya dan terbesar yang memiliki bilik yang untuk disewa kepada pelanggan-pelanggan mereka seperti turis, bisnes ya dan sebagainya. Alright, so yang ketiga kita boleh bagikan contoh adalah Facebook. Facebook adalah social media yang terkenal di dunia ya, yang di mana dia tidak memiliki apa-apa konten dan sebagainya. Di mana konten itu datang? Konten itu datang daripada saya, daripada anda dan daripada mereka di seluruh dunia. Dan Facebook juga tidak memiliki physical asset, tetapi mereka adalah yang terkenal ya, social media yang terkenal ya di dunia, right? So inilah 3 contoh yang anda boleh bagikan bahawa tidak semestinya di zaman moden ini ya anda perlu memiliki physical asset ya, ia juga boleh di dalam bentuk digital ataupun tanpa apa-apa physical asset. Inilah contoh yang anda boleh kongsikan ya bersama-sama mereka, terutama mereka-mereka yang sangat negatif ya dan sebagainya. Alright, so now kita terus pada agenda petang ini ya. Agenda petang kita petang ini adalah pengenalan mengenai Royal Q ya. So jadi pengenalan mengenai Royal Q ya. Royal Q adalah spot trading mata wang digital bekerja 24/7. Pasangan trading digunakan adalah USDT ya. Ada 71 pair yang boleh didagangkan di dalam Royal Q. Ia akan bertambah dari masa ke semasa ya. Contoh Bitcoin USDT, XRP USDT, ETH USDT ya, Matic USDT dan seterusnya ya. So Royal Q juga adalah affiliate reward program ya. So Royal Q bukan multi-level marketing ya. So jadi anda kena tahu perbezaan affiliate reward program dan juga multi-level marketing ya. So contoh saya bagikan untuk mata wang digital affiliate reward program adalah salah satunya adalah Binance ya. Binance, local Bitcoin, eToro, Nexo juga ya, Nexo, Luno juga ya, affiliate reward program, Coinbase ya. Ini untuk mata wang digital. Kalau untuk conventional business pula adalah Amazon, eBay, HubSpot ya dan sebagainya yang banyak di luar sana ya. So jadi janganlah sebab saya kadang-kadang ada ramai yang bertanya dengan saya, oh saya tak nak cari orang ya. So ini pandangan saya secara peribadilah ya. Di dalam setiap apa sekali perniagaan pasti kita perlu mencari orang ataupun pelanggan. Sama juga dengan Royal Q. Bezanya dengan Royal Q, kita tak jual barang ya, kita tak jual barang, kita hanya menyewakan robot untuk anda trading.
Ya, itulah di dalam Royal Q, ya. So bermakna kalau produk kita kena jual lah macam biasa punya affiliate reward program ataupun multi level company, ya. Tetapi di Royal Q kita tak menjual barang. Kita hanya menyewa robot dan kita hanya menjalankan trading mata wang digital, ya. So jadi saya harap jelas penerangan saya dan anda faham, ya. Dan seterusnya pendapatan di Royal Q. Alright. Pendapatan ni tempat yang kita harus tahulah, ya. Setiap kali kita join apa-apa sekali platform, ya, kita mesti nak tahu apa pendapatan kita, ya. So jadi satu adalah trading kita sendiri, ya, personal trading kita. Yang kedua adalah daripada affiliate profit tadi. Sebab tu saya suka dengan Royal Q secara peribadi lah, ya. Saya suka dengan Royal Q kerana dia menggabungkan, ya. Dia menggabungkan, sekejap saya tunjuk sikit, ya, kat sini. Ya, just a moment. Okay. Alright, so dia menggabungkan, ya. Dia menggabungkan trade plus dengan affiliate. Okay. So jadi affiliate ni sebenarnya sangat penting di dalam Royal Q. Kenapa saya kata penting? Kita manusia tak semuanya mampu. Okay, capital. Okay, dalam hidup ni capital sangat penting. So kalau kita kata kita hanya nak trade dengan 100 USDT, boleh. Bukan saya kata tak boleh. Boleh. Tetapi bagaimana pendapatannya? Sekira anda ingin mendapatkan pendapatan 2K USDT, contohlah, ya. Sorry. Sebentar, ya, saya clearkan dulu. Saya clearkan. Atau saya buka kepada tempat yang lain lah, paling mudah. Untuk saya draw. Okey. So jadi anda boleh faham, boleh lebih jelas, ya. So jadi itulah cara-caranya yang kita kena fahami. Sebab hari ini memang saya akan jelaskan lebih terperinci sedikit, ya, mengenai Royal Q, ya. So contohlah, ya, saya bagikan dekat anda di sini, ya. Katakanlah kita perlukan modal. Okey. Modal, ya. So jadi modal di Royal Q ni kita sebenarnya ada dua cara, ya. Satu dengan apa, modal kita sendiri. Okey, modal kita sendiri. Sorry. Okey. Yang keduanya adalah menggunakan affiliate. Yang ini yang ramai orang menolak di dalam Royal Q, ya. Yang saya tak faham adalah kenapa. Sedangkan affiliate ini boleh membantu anda membesarkan trading anda. Maksudnya modal, modal trading anda. Okay. Kita takkan nak trading, kita takkan, Allahu Akbar. Kita takkan nak trading selama-lamanya 100 USDT. Mesti kita nak trading juga 3K USDT ataupun kita 10K, ya, USDT ataupun 30K USDT, ya. Takkan kita nak duduk selama-lamanya dekat sini. So jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita gunakan affiliate ni tadi. Alas. Ya. Kita gunakan sebentar. Kita gunakan affiliate ni. Ya, contoh dengan affiliate, katakan anda di V1, ya. So anda mendapat 30 USDT setiap penyewa robot. Okey. Alright. So jadi kalau anda ada 10 kalikan dengan 30, anda dah ada 300. Sebulan, katakan 10 orang ni,
Katalah dalam sebulan mungkin lepas 2 hari anda dapat 2 orang, mungkin lepas 5 hari anda dapat lagi 3 orang, contoh. Itu terserah pada anda. Alright, so itulah gunanya gabungan trading tadi campur dengan affiliate. Okay. So, ambillah kesempatan dengan affiliate ini. Ya. Ambillah kesempatan dengan affiliate ni tadi. So, jadi ramai orang ya, dia tak nak ambil kesempatan pada affiliate tu, saya pun tak tahu kenapa. Ya, saya tak faham kenapa dan mengapa. Ada kala yang dia kata, oh ni mesti scamming lah, itulah, ini tidak. Ya, affiliate tu macam bonus link juga. Affiliate juga. Luno, adakah mereka scammer? Tidak. Luno pun adalah affiliate. Ya. So, jadi di affiliate, di Royal Q ni, kita boleh dapat banyak benefit. Satu adalah daripada sewa robot tadi yang saya dah tunjukkan. Kedua adalah daripada trade kumpulan anda. Dan yang ketiga ini adalah apabila saya bertembung. Contohnya lah dalam grup saya, Khairi. So Khairi sekarang dah V2, Kak Mai dah V2 ya. So jadi bila Khairi dengan Kak Mai dah V2, saya dah tak dapat lagi trade kumpulan mereka. Trade kumpulan mereka ini akan pergi 100% kepada Kak Mai dan juga Khairi. Saya hanya menunggu waktu untuk dapat peer award. Ini yang dibaksakan bila saya bertembung. So peer award ini pula untuk qualified saya mendapat peer award, saya kena ke V3. Maksudnya V3 ni ya. Sekejap ya. Sekejap. Saya tak tahu kenapa benda ni dia mengganggu, right? So, jadi di sini saya tunjukkan ya. Kalau saya V3, okay, so bila saya V3 baru saya boleh dapat ni. Okay. Selagi saya tak dapat V3, saya tak akan dapat benefit ni. Alright. So, di trading kumpulan ni pula, tadi contohnya Kak Mai dan Khairi. Mereka dah dapat ya. Mereka dah dapat di sini ya. Khairi. Okay. Mereka dah dapat trading ni. Alright, so saya dah tak dapat lagi. So jadi itulah keistimewaannya di Royal Q. Dan seterusnya adalah global dividend. Alright, global dividend ni saya hanya minta pandangan Adik Izwan lah ya. Sebab Adik Izwan ni dia dah dia dah mencapai ya. V6 ya. Dia dah sampai V6. Sebab untuk qualified global dividend ni hanya anda perlu berada di V6. So saya tanya secara pribadilah dengan Adik Izwan ni sebab kita dengar orang cakap aja. So jadi bila kita dengar orang cakap kita tak puas hati juga. Lebih baik kita tanya secara peribadi kepada diri dia sendiri ya. So jadi memang dia dah kata dengan saya ya, sehari bukan sebulan ya, pendapatan beliau sehari ya adalah di antara 10K USDT ke atas. Ya, so jadi tidakkah kita mempunyai impian? Ya, impian untuk jadi seperti Adik Izwan ya, yang mengecapi kemewahan limpahan rezeki seperti air zam-zam mengalirnya setiap hari. Ya, 10K ni. So jadi macam-macam kita boleh buat, bayar hutang, kita boleh buat amal jariah kebaikan dunia akhirat. Ya, minta yang baik-baik, ya, minta yang baik-baik untuk kita berjaya. So itu salah satulah ya contoh yang boleh saya berikan pendapatan di Royal Q ni. Alright, so now. Saya nak hilangkan benda ni, saya pun tak tahu macam mana ya. Alright, so tak apalah, kita terus je ya. Jadi jangan risau, di Royal Q anda tidak perlu risau, modal dan keuntungan dagangan anda tersimpan di Global Exchange Wallet Binance ataupun Huobi. Kata mudah untuk faham, Global Exchange Wallet ini adalah seperti bank account anda ya. Tidak ada sesiapa boleh mencerobohi kecuali anda ya.
Dan yang seterusnya adalah beza Royal Q dengan platform lain. Modal dan keuntungan anda di dalam exchange wallet anda, platform lain, modal dan keuntungan anda masih di dalam simpanan akaun syarikat mereka atau pihak ketiga. Sekira berlaku perkara yang tidak diingini, anda akan kehilangan modal dan keuntungan anda. So ini saya cerita sedikit pengalaman selama saya berkecimpung di dalam Royal Q lah. Saya berkecimpung dalam mata wang digital. So jadi saya bermula dengan mata wang digital daripada 2009. Alhamdulillah, dari segala pengalaman yang saya ada, kegagalan yang saya tempuhi, kecundang selalu, sebenarnya kita tak perlu malu. Apabila kita gagal, apabila kita kecundang, sebenarnya itu adalah pengalaman. Pengalaman di mana sekarang ini saya ingin berkongsi dengan orang ramai. Saya ingin berkongsi dengan orang ramai untuk memilih platform yang betul. So jadi dengan pengalaman-pengalaman yang saya ada terdahulu di mana saya masuk platform, tapi kita kena cuba. Di dalam hidup kita kena cuba. Tanpa kita mencuba, kita tidak mendapat apa-apa pengalaman ataupun ilmu yang kita harus belajar sepatutnya. So jadi itu adalah pengalaman yang boleh saya kongsikan dengan orang ramai dan kenapa saya memilih Royal Q. Seperti yang saya dah jelaskan kepada anda tadi, bezanya Royal Q tadi kita simpan di dalam exchange wallet kita. Yang kedua ni kita nampak kan di sini sama ada Huobi, atau Binance ataupun Huobi. Alright, so jadi Royal Q tidak memegang apa-apa modal kita dan juga keuntungan kita. Ia tersimpan di dalam Binance dan juga itulah keistimewaannya di Royal Q yang ingin saya kongsikan. Dan bukan saja saya harap anda semua boleh berkongsi rezeki dengan rakan-rakan di luar sana, terutama di dalam keadaan pandemik ini. Walaupun kata dah reda, tetapi ramai yang masih dibuang kerja, tak ada kerja dan sebagainya. Kongsikanlah bersama-sama rakan-rakan anda atau ahli keluarga anda ataupun stranger, sesiapa saja yang ingin membina hidup atau memperbaiki keuangan mereka. So jadi jangan keliru. Di Royal Q anda urus sendiri mata wang digital anda sehingga pertukaran mata wang fiat dan pengeluaran ke akaun bank anda. Platform lain anda terikat dengan terma dan syarat mereka, pengeluaran mungkin setiap hari Jumaat sebagai contoh, had pengeluaran juga akan dikawal. So jadi pilih platform yang betul sebelum anda menyalahkan orang lain. Alright, yang ini saya pilih kerana apa? Especially orang yang di dalam networking lah. Especially mereka-mereka di dalam networking, mereka akan menghadapi di dalam perjalanan untuk mereka berjaya ni, mereka akan jumpa macam-macam karakter, macam-macam manusia. Ada manusia kita ajak dia datang ke Zoom, dia tak nak. Untuk menimba ilmu, menambah ilmu, dia tak nak. So jadi dia main masuk je, dia main terjah je. Orang ajak masuk, dia masuk. Orang suruh invest, dia invest. Lepas tu nanti dia akan salahkan orang, panggil orang penipu, panggil orang scammer, panggil orang macam-macam lah yang dia akan keluar ayat-ayat dia untuk menyakitkan hati kita. So jadi pilihlah platform yang betul sebelum anda menyalahkan orang lain. Apa maksud saya di sini? So contohnya kita ni, katakan kita ada prospek. Kalau anda tahu prospek anda bagaimana manusia itu, anda tinggalkanlah kalau ia manusia yang sangat negatif. Jangan buang masa anda untuk approachkan kepada dia. Sebab di dalam Royal Q, kita sama saja macam bisnes yang lain-lain. Kita perlu orang. Ataupun kalau kita memang ada modal yang besar dan kita tak payah nak cari pelanggan lain untuk bersama kita trading dan juga menyewa robot tadi. Alright, so kalau kita ada 100,000 USDT, 300,000 USDT, saya boleh garanti dengan Royal Q, you buat hari-hari 10 ke 30,000 USDT, you duduk diam je, tak payah buat kerja lah. Kalau ada kilang pun tutuplah kilang. Ini sebagai contoh. Sebagai contoh, jangan ambil 100% apa yang saya cakap ni. So nanti kadang orang kata, ini saya tutup kilang saya, saya nak buka apa?
saya nak buka saya nak join dengan sebenarnya memang ia adalah kenyataan ya. Bukan kata-kata saya ni sebagai sandiwara. Kerana ada yang dah masuk ya 30,000 USDT ya. Contoh ada seorang adik di bawah saya yang masuk 30,000 USDT, dia memang buat income setiap hari. Ya, setiap hari minimum di antara 200 kalau masa bearish ya, dan 700 ke atas masa bullish ya. So jadi memang benda tu kenyataan, right? So jadi bila anda nak mencuburi sesuatu platform ya, anda betul-betul lah ya ikut belajar walaupun anda tak masuk lagi ya, anda ikutlah Zoom kerana ada banyak Zoom ya untuk Royal Q dengan kaunselor-kaunselor yang hebat di luar sana yang anda boleh ikuti ya selain daripada Zoom saya ya untuk dapatkan pandangan ilmu ya untuk anda bersama dengan Royal Q. Dan seterusnya perkongsian anda bolehlah ya, perkongsian maksud anda boleh ikuti saya di Midas Funnel YouTube channel, Royal Q_Midas adalah Telegram, Legend Crypto Nor adalah Telegram ya, FB page Midas Funnel, Instagram Midas Funnel, Twitter Midas Funnel dan TikTok Midas Funnel. Alright, TikTok ni semalam kedua hari yang lalu ya, cucu saya yang ajar saya. Sebab saya tanya dengan cucu saya, kenapa grandma tak boleh letak gambar? Sebab di TikTok, rupanya TikTok Lite tu dia hanya video ya. Kalau TikTok aja saya boleh letak video, saya boleh letak gambar. Sebab saya nak letak gambar macam ayat-ayat untuk untuk Royal Q ya. So jadi cucu saya lah ajar ya. Daniel nama dia, berusia 12 tahun. Nampak ya? Sebenarnya ilmu ni kita tak perlu malu ya. Kita boleh belajar even though dengan anak yang berusia 7 tahun ya. Buanglah ego kita ya. Buanglah ego kita. Tidak semestinya kita telah berumur, kita tidak boleh menerima pandangan atau ajaran anak-anak muda. So jadi saya berterima kasihlah dengan cucu saya kerana kalau TikTok ni semua saya memang tak tahu ya. So, rupanya TikTok ni ada banyak. TikTok Lite lah, TikTok lah ya. So, jadi 2 hari yang lalu lah kata saya, cucu saya ajar saya. So saya install dan alhamdulillah saya baru letaklah beberapa video dan gambar-gambar ya. Untuk di TikTok yang baru tu. Saya harap anda boleh ikut. Kalau TikTok baru tu saya tak boleh nak guna Midas Funnel ya, sebab dah ada. So saya guna Royal Q Bless Midas, maknanya grup kita. Ya, sesiapa yang dah bersama dengan saya lah ya. So jadi itulah dia perkongsian petang ini ya, dan saya bukakan sekarang ni apa-apa soalan yang anda ingin tahu di dalam Zoom ini yang kita boleh bincangkan bersama dan kita boleh berkongsikan bersama dengan rakan-rakan kita nanti ya. So ada apa-apa soalan? Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, sebenarnya ada banyak soalan ya di dalam introduction ni. Saya kongsikan terus sajalah ya. Alright, so yang pertama, bagaimana ataupun apakah modal untuk saya bermula ya? Modal ya, modal ya 120 USDT adalah untuk sewa robot. Okey. Yang kedua adalah 20 USDT untuk fuel. Ya. So 140 USDT ni anda kena transfer terus ke Royal Q. Ya. Tidak termasuk trade modal trade ya. Sorry. Tidak termasuk modal trade. Ya, modal trade ni bergantung kemampuan anda ya. Okay, kemampuan anda ya. Ada yang mampu dengan 100 USDT, ada yang mampu dengan 30K,
USDT. Ini semua terserah kepada anda, ya. So, saya kongsikan juga di sini sedikit, ya. Sekira anda memiliki modal 100 USDT, ya, profit yang anda akan buat, ya, profit, ya, lebih kurang di antara 0.05 ke 5 USDT, ya. Alright, so kalau anda ada 30K USDT, ya, ini saya bagi minimum saja, ya, bukannya yang sebenar, minimum saja anda akan dapat ini sehari, ya, sehari. Okey, so anda akan dapat di sini lebih kurang 200 USDT ke atas, ya, sehari. Okey, ini sekira masa bearish lah. Waktu dia adalah bearish. Alright, so kalau masa waktu dia bullish, okay, anda boleh dapat di antara 700 USDT ke atas, ya, sehari. Ada yang pernah mencecah dapat 2K USDT, ya. Ada yang pernah cecah dapat 3K USDT. So jadi jangan silap, ya. Sama ada dia bearish, ya, ataupun bullish. Alright. So itu dia. So jadi anda kena tahu bahawa kenapa saya selalu sarankan, ya, kenapa saya selalu sarankan anda lakukan trade plus affiliate. Okay. Ini adalah paling penting. Allahu Akbar. Sekejap, ya. Trade plus affiliate. Okey. Kerana affiliate inilah untuk anda mencari modal. Okey, trading anda. Alright, so itu dia. Ada lagi sekira ada apa-apa, sekira anda ada apa-apa persoalan, boleh chat ataupun anda boleh buka anda punya mikrofon dan boleh tanya kepada saya mengenai soalan-soalannya sekira anda ada. So itu adalah penjelasan. Sebenarnya ada banyak soalan yang anda perlu tanya pada saya, ya. Tetapi kalau anda diam je, so jadi mungkin ada yang saya ingat saya akan kongsikan, yang ada sepatutnya ada. Macam pagi tadi, alhamdulillah, ya, dengan South America ada banyak soalan-soalan yang dia tanya yang boleh membantu bukan saja kita, mungkin kita dah masuk, ya, lama dengan Royal Q, ya. Tetapi mungkin orang lain belum masuk, mereka masih belum mengetahuinya, ya. So, jadi itulah yang nak saya kongsikan petang ini, pengenalan mengenai Royal Q, ya. So, sekira tidak ada apa-apa soalan, kita nak teruskan apa lagi? Akmal, Syafiq, Yos, adakah anda daripada Indonesia? Bukan Malaysia. Malaysia, ya. Sebab tadi ada grup saya juga dari Indonesia. Oh, okey. Yos, ada apa-apa soalan? Dah join Royal Q ke belum? Dah. Alhamdulillah. Di bawah siapa agaknya kaunselor anda? Kai. Oh, okey. Alright. So, Muhammad Alif. Dari mana Muhammad Alif? Saya dari Malaysia. Dari Malaysia. Kaunselor anda siapa? Kai Kak. Oh, Kai juga. Alhamdulillah. Syafiq dari mana? Okey, untuk Disember nanti saya akan ada bagi hadiah lah, ya, untuk Disember. Sesiapa yang mengikuti setiap minggu, Zoom saya, ya, saya akan bagi 2 register free 2, ya, XOX, ya, kepada mereka-mereka yang mungkin line tak clear, ya.
Saya akan bagi 2 SIM card pada seorang ya untuk register XOX ya, dan kalau mereka tu jauh daripada saya Kuala Lumpur, boleh bagi alamat, nanti saya akan postkanlah ya. Dan yang keduanya saya akan bagi 20 USDT untuk fuel ya. So sesiapa yang mengikuti ya dan menggunakan background, saya ada masuk di dalam grup ya, saya juga ada beritahu dengan Khairi ya, bagi background di belakang tu. Kalau anda tak nak tunjuk wajah pun tak apa, dia ada 2 alternatif. Satu, buka video sehingga habis Zoom, dan yang keduanya letakkan gambar background tadi ya. Sebab bila anda macam ni, nanti bila saya recording Zoom ini, dia tak keluar nama anda semua, dia tak keluar. Ya, so jadi macam tak ada orang. So jadi saya perlukanlah kerjasama anda ya. Sekira boleh ya. So jadi kalau tak ada apa-apa, saya ingat saya nak kongsikan sedikitlah ya. Sekejap ya. Saya kongsikan di mana hendak bersama saya ya. Contohnya, okey, ini adalah Midas Funnel YouTube channel ya. So jadi di YouTube channel ni sebenarnya ada terlalu banyak ilmu ya. So anda lihat di sini kan home, video dan playlist ya. So kalau anda nak belajar lebih lanjut, anda tekan playlist ni. So anda boleh carilah di sini ya. So kalau kita bahasa Malaysia, kita klik pada sini. Ya, dan kemudian anda boleh, yang penting saya nak anda tahu yang ni ya, fungsi apps Royal Q, kerana ada di antara kita apabila dia buat affiliate dan dia mendapat banyak commission ya. Contohnya apabila anda ingin keluarkan 1,000 USDT, anda kena pakai whitelist ya. So kalau anda tak register whitelist, anda tidak boleh withdraw. So jadi tolong tengok di sini di fungsi apps ni ya. Di fungsi apps ni saya ajarkan dekat sini bagaimana untuk mendaftarkan terus di dalam apps untuk whitelist. Okey, so ada banyak lagi, dan ini adalah video yang lama, mungkin saya akan buatkan yang baru yang ada gambar apps yang terbaru ya. So jadi inilah dia contoh ya di dalam Midas Funnel ya. So anda bolehlah pergi dan melihat di sini ya. So jadi kalau anda malas nak tengok list ni, anda pergi dekat sini video ni. Dekat video ni anda boleh tengok ya kat sini apa dan sebagainya ya. So di sini ada strategi penetapan ya, strategi setting strategi, semua di sini ada saya kongsikan ya. So anda boleh check lah sendiri dekat sini. Ini adalah di Midas Funnel YouTube channel ya, dan yang ini adalah di FB page ya. Di FB page Midas Funnel juga anda boleh lihat di sini contoh macam hari ini ya, saya letakkan di sini untuk Zoom kita ya. Alright, so jadi anda bolehlah dapat link ya di sini. So jadi itu saja untuk perkongsian petang ini, dan kalau anda belum masuk lagi di Telegram ya, di Telegram sekejap ya. Kalau Telegram saya adalah yang ni ya. Ini adalah Telegram. So jadi anda bolehlah masuk di sini, anda juga boleh berinteraksi atau soalan-soalan yang anda ingin tujukan kepada saya ya. So jadi itu dia. Alright, so saya rasa tak ada lagi petang ni ya, kerana saya rasa laju kot saya cakap petang ni. Okey, so kalau tak ada apa-apa, kita tutup aja petang ni. Kalau boleh tolonglah tanya soalan yang anda ingin tahu lebih lanjut mengenai Royal Q ya. Besok kita ada petang juga waktu yang sama pukul 5.15 setting strategi ya. Setting strategi ni anda kena join kerana saya akan kongsikan yang berbeza-beza setting strategi, dan saya akan beritahu info-info yang saya lihat di dalam setting strategi kita ni. Alright, so ada apa-apa soalan? Assalamualaikum Puan.
Waalaikumsalam. Saya Akmal dari Sabah. Alhamdulillah. Okey, soalan saya lah. Misal kata saya nak beli dalam 10,000 ringgit, kena beli sekali kah atau beransur-ansur yang lebih selamat lah? Oh, 10,000 boleh beli sekali je. Pergi dekat Hubi. Ya, pergi dekat Hubi, kemudian tu Akmal tahu tak macam mana nak beli di Hubi? Pernah jual belilah, tapi dalam nilai-nilai yang sedikit, tapi mungkin lain kali nak beli dalam 10,000 ringgit sekali kan, Okey, tapi kalau dia macam ni Akmal, dia ada dua cara ya. Kalau Akmal rasa takut-takut, boleh saya tahu Akmal punya kaunselor siapa? Profesor Dr. Wan. Oh, Wan saya tak kenal. Okey, selalunya kalau di dalam grup saya, ya, diorang takut nak beli yang besar-besar dengan orang lain, selalunya mereka beli dengan saya. Oh, Dia beli dengan saya sama je. Immediately anda akan dapat dalam masa 10-5 minit macam itulah. Paling lambat pun kalau kata transaction adalah setengah jam. So selalunya mereka belilah dengan saya. Ya, so saya akan belikan, bagi address code, saya akan transferkan. Kalau saya ada saya punya extra, selalunya saya bagi dululah yang saya punya, as long dia bayar pada saya lah. Harga kita ikut yang sama je. Harga kita ikut harga Hubi juga. Kalau Hubi bagi 4.25, kita pun ambil 4.25 lah. okey, itu saja. Alright, terima kasih ya. Ada lagi apa-apa soalan yang lain? Yos dapat leader yang sangat bagus ya. Yos dengan Muhammad Alif dia bawah Kai ya. Syafiq bawah siapa Syafiq? Syafiq, anda di sana? Siapa kaunselor anda? Alright, so Cik Muhammad Faizal. Salam perkenalan, salam ukhuwah Cik Muhammad Faizal. Anda dari mana? Mungkin tak ada mic deh. Tengok lelaki lah Encik. Cik Muhammad Faizal daripada mana Cik Muhammad Faizal? Saya pada Negeri Sembilan Puan. Amboi, orang Negeri Sembilan. Tapi duduk kerja di Pahang. Oh, okey. So, kaunselor anda siapa? Saya Tuan Ray. Oh, Ray. Alhamdulillah. Okey, Ray. Alright. So, maknanya dah trading lah ni? Dah. Cumanya masing-masing gitulah. Suam-suam gitulah. Sebabnya modal tak besar kan. Tak, okey. Dia macam ni lah. Tadi saya kongsikan sikit kat sini. So, ramai di antara kita sebab mereka selalu kata tak nak buat affiliate. Sebenarnya, trade campur dengan affiliate ni sangat bagus ya. So kalau kita hanya ada 100 USDT ya, kita hanya boleh katakan 0.5% to 1.5% kita punya per day lah. Okay, per day. Alright. So kalau kita ini kata sebulan adalah di antara 10% ke 30% ya. Ini sebulan. So jadi sebab tu anda kena buat affiliate ni. Kerana affiliate ni tadi boleh membantu anda modal. Contoh ya. Saya pada mula saya join ini saya cerita betul lah ya. MYR 650 je saya ada. So saya bayar 120 USDT untuk robot ya. Kemudian 20 USDT untuk fuel. Waktu saya masuk adalah 100 USDT. So saya bayar ni je 120 USDT ya. Jadi masa saya mula-mula masuk tu ya, saya memang tak ada modal yang besar. Saya hanya ada ni je. Saya ajak 10 kawan. Ya, saya ajak 10 kawan. Alamak.
Saya tak tahu kenapa di problem saya macam tu. Okey, kejap ya. Saya ajak 10 kawan. Auzubillah minasyaitanirrajim. Saya ajak 10 kawan ya. Okey, yang join saya hanya 3. Okey, join. So daripada 3 orang ni saya dapat 90 USDT ketika itu ya. So 90 USDT ni lah saya mula trade. Alhamdulillah hari ini saya dah boleh trade 1K USDT lebih ke atas. Alright, kerana di dalam grup saya dah merangkumi lebih 500 orang. Okey, dan 500 orang ni saya tak tahu dari mana. Majoritinya yang melihat di dalam YouTube saya. Okey, YouTube saya, my YouTube channel lah. Ya. So jadi mereka join dengan gunakan YouTube saya. Jadi di sini sekiranya anda tidak memiliki modal yang besar, saya sarankan anda fokus pada affiliate. Okey, fokus pada affiliate. Kerana bila anda di V1, anda dapat 30 USDT setiap penyewa robot ya. USDT. Okey, kemudian di V2 anda akan dapat 40 USDT. Okey, dan yang ke V3 anda dapat 50 USDT ya, USDT. So jadi fokus pada affiliate untuk besarkan modal anda. Ya, so kalau anda tak fokus pada affiliate, itulah yang kita sangat-sangat rugi kerana kita tak nak buat affiliate. Saya ulangi lagi sekali sebab Muhammad Fazal tadi masuk kemudian ya, lambat. Di dalam apa bisnes sekali, ya, di dalam apa bisnes sekali, kita perlu mendapatkan pelanggan. Di dalam Royal Q, pelanggan kita paling mudah. Ya, pelanggan kita paling mudah. Hanya kita punya tugas menyewa robot. Menyewa robot ya, dan trade. Itu saja. Kita tak jual produk, kita tak jual apa. Dan jangan lupa, di dalam Royal Q, kalis rugi. Okey? Di dalam Royal Q, apabila kita trading, tidak ada kerugian. Kita hanya kalis rugi ataupun di dalam bahasa Inggerisnya, floating loss. Itu sahaja. Itu yang penting yang kita perlu tahu. Sebab tu saya buat Zoom pengenalan ni. Untuk anda memahami dengan betul ya, apa itu Royal Q ya, dan bagaimana untuk anda boleh berbicara ya, untuk menceritakan bagaimana mereka boleh mendapat pendapatan sama ada sepenuh masa ataupun part time ya, di dalam Royal Q. So yang paling penting adalah menyewa robot dan trade. Itu saja. So jadi saya rasa di dalam keadaan pandemik ni ramai yang nak mencari pendapatan, nak bayar hutang ya, nak menampung kehidupan keluarga dan sebagainya. So jadi war-warkanlah kepada saudara mara atau rakan-rakan atau stranger yang anda tak kenal ya. Kalau di dalam grup saya akan blasting ataupun promote mereka lah ya, di dalam TikTok atau mana-mana social media ya, supaya orang datang dan saya bagikan address code. Kerana bila mereka maju, saya juga akan maju ke atas. Kerana sekarang ni saya masih di V2 kerana tak ramai yang nak buat affiliate. Saya tak faham kenapa, tapi kalau saya diberi peluang ya, melakukan trading mata wang digital dan juga affiliate, saya akan ambil kedua-duanya sekali, dan saya kerana ia adalah gabungan yang sangat bagus. Sebab ramai di antara kita yang tidak memiliki banyak modal. Ya, kita tak ada modal yang besar. Ya, so jadi dengan affiliate tadi kita boleh collect seberapa segera. Saya bagikan contoh ya. Saya bagikan contohlah ya. Ini sebagai contoh untuk buka minda saja.
Di dalam Royal Queue anda boleh organize keuangan anda. Contohlah sekarang saya di V2. Okey. Setiap penyewa robot. Okey. Saya dapat 40 USDT. Okey. Kita ada 30 hari. Okey. Terserah kita nak buat hari ni 1 jam atau 1 orang. Ya, kalau 1 orang 30 hari bermakna 30 orang yang menyewa robot. Okey, robot. So jadi dengan 30 orang ni tadi ya, 30 kalikan dengan 40. So kita dah dapat 1,200 USDT. Itu hanya dengan sehari seorang yang kita jemput untuk buat perkara yang sama dengan kita. Ya. So contohlah kata bulan ni kita nak pakai, katakan contohlah ya. Katakan kita nak pakai duit ataupun kita nak dapatkan modal ya. Katalah kita nak mungkin kita nak 60 orang lah contohnya. Kalau 60 kalikan dengan 40, kita dah dapat 240. Okey, contohlah ya. Katakan 60 penyewa robot ya. Penyewa robot. Alright. So, 60 penyewa robot ni sehari kita dapatkan 2 orang. Okey. Dan kita dapat untuk sebulan adalah 2,400 USDT. Okey, anda organize sendiri masa anda, kiraan anda sendiri. Dan jangan lupa, 60 orang ni tadi, penyewa robot ni tadi, apabila dia menyewa, dia akan trade, betul kan? So, bila dia trade, apa berlaku? Anda dapat lagi 20%. Okey, so kalau macam saya di V2, saya dapat 30%. Okey, kumpulan trade ni tadi. So jadi anda boleh organize sendiri. Ya, anda boleh organize sendiri berapa keuangan yang anda perlukan untuk anda kembangkan trading anda, dan anda boleh menggunakan affiliate itu sebagai batu loncatan. Sebab tu saya, kalau anda tanya saya secara peribadi ya, secara peribadi saya akan cakap saya akan buat Royal Queue kedua-duanya sekali. Trading pun saya dapat pendapatan dan affiliate juga saya mendapat pendapatan, dan dengan affiliate saya boleh laburkan lagi ataupun besarkan modal saya ke dalam trading saya di Royal Queue. So jadi itu dia penjelasan saya harap jelas, dan sekira boleh ada apa-apa soalan boleh ditujukan kepada saya. Kita ada lagi dalam 5 minit ya. So kalau tak ada apa-apa soalan nanti saya akan tutuplah ya Zoom pada petang ini. Sekira boleh tolong bertanya, kerana selalunya saya buat video saja, saya tak buat Zoom. Kebelakangan ni sebab saya ramai yang join saya daripada luar negara ya, daripada South America, daripada Middle East, daripada Bangladesh, India, Sri Lanka. So jadi maka tu saya buat Zoom supaya saya boleh berinteraksi dengan anda semua. So kalau tidak, saya bagi je video saya. Selalunya sesiapa yang kontak saya akan terus je bagi video saya dan mereka belajar melalui video saya. Ya. So ada apa-apa soalan lagi? Soalan Ya, boleh Akmal, tanyalah apa dia. Kalau misal kata saya target RM6.000 sebulan, berapa capital yang diperlukan? Capital kalau RM6.000 ya, RM6.000 Malaysia sebulan ya. Akmal, RM6.000 Malaysia ya. So jadi kalau kamu nak RM6.000 Malaysia, capital yang boleh kamu ada adalah lebih kurang dalam 1,500 ke 3,000 USDT. Sekejap ya. Anda boleh buat kiraan ya. Sekejap ya.
Sekejap. Anda boleh buat kiraan sebenarnya, ya. Kita boleh dapatkan daripada modal kita tadi 0.5% ke 1.5% setiap hari, ya. Kalau sebulan katakan kita boleh dapat di antara bergantung. Yang ini jangan ambil ayat kata yang mudah, ya. Sebab kadang-kadang ada manusia dia akan ambil kata mudah, ya. Alright. Contoh tadi yang saya berikan. Rakan ni dia ada 30 USDT. Ya, yang dia buat bearish, ya, masa bearish. Bearish ni maksudnya masa jatuh, ya, waktu jatuh. Dia boleh buat di antara 200 USDT sehari dan ke atas, ya, sehari. Alright. So ini saya boleh bagi pandangan ni sebabnya rakan saya ni dia memang sebab dia di bawah saya, memang dia modal dia ada 30. Memang dia sampai hari ni dia lantak aja. Dia biarkan aja robot yang jalankan kerja untuk dia. Ya, dia guna setting saya 35 dan 55. Okey. So masa bullish pula, ya, dia boleh dapat di antara 700 USDT, ya, and above sehari. So kalau kita kira kat dia, ya, contoh 200 sehari kalikan dengan 30, dia dapat yang ni, ya, kalikan dengan 30 hari, dia dapat lebih kurang 6K USDT. So 6K USDT ni kalikan dengan 4.2, so maknanya 6K USDT ni dia boleh dapat MYR, ya, MYR 25K 200. Okey, ini hanya sebagai minimum saja, ya. Tetapi modal dia adalah 30K. Alright, so kalau yang kamu kata untuk sebulan yang pernah saya dapat, ya, yang pernah saya dapat adalah modal 3.500 USDT. Okey, dalam 21 hari, kejap. 3.500, ya, USDT. Tetapi ketika ini adalah bearish, ya, bullish, masa ini adalah bullish. Okey, saya dapat dalam 21 hari 1.100 USDT. Ini yang saya pernah dapat, ya. So kalau 1.000 USDT itu kalikan dengan 4.2, kita dapat lebih kurang MYR, ya. MYR 4.204 lah. 20 cents, something like that. Okay. So jadi kalau kamu nak RM6,000 Malaysia, ya, RM6,000 Malaysia, alright. So kenapa saya dapat dalam 21 hari 1001? Jangan ikut saya, ya. Sebab ketika ni kita baru join dengan Royal Q, saya banyak buat testing lah. So saya rasa kalau anda konsisten dengan modal 3.500 USDT ni, ya, anda konsisten lakukan dengan setting yang betul, ya. Setting yang betul, ya, then anda akan boleh dapat 6K sebulan, insya-Allah. Okey? So, apa-apa sekalipun jangan predict tu kena betul lah, ya. So jadi selalunya kalau nak 6,000 sebulan tu bolehlah di antara 3.500 USDT ke 5,000 USDT, insya-Allah boleh dapat, ya. Dan syaratnya satu pilihan pair yang betul, ya. Pilihan pair ni maksudnya Bitcoin USDT, ya. Contohnya lah, ya. Dan yang kedua adalah setting strategi dia. Alright. So setting strategi sangat-sangat penting. So besok petang waktu yang sama, ya, waktu yang sama saya akan kongsikan setting strategi. So kalau boleh luangkan masa besok petang
pukul 5.15 dan anda boleh belajar di setting ya. Kalau anda tak nak buat setting anda sendiri, anda boleh gunakan circle ya. Tetapi circle anda tidak boleh buat pilihan pair anda sendiri. Alright, so saya rasa itu aja untuk petang ni. Ada apa-apa soalan lagi? Akmal, saya harap terjawab ya soalan anda pada saya tadi. Okey. Alright, thank you Akmal. Alright, so jadi kita jumpa besok ya. Saya akan terus tutup sekira tidak ada apa-apa soalan lagi di sini. Dan jangan lupa gabungan tadi ya. Trading dan juga affiliate. Ambillah peluang dan buatlah affiliate itu sebagai batu loncatan ya. Sambil kita menyelam, kita minum airnya sekali ya. Dan ramai di antara kita yang telah berjaya di dalam Royal Q kerana mereka tidak memiliki modal sama juga seperti saya ya. Saya was very broke ya pada awal tahun ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah setelah saya join dengan Royal Q, sedikit demi sedikit keuangan saya pulih semula ya, dan dapatlah kita selesaikan apa yang harus kita selesaikan ya. So di situlah saya berkongsi dengan rakan-rakan saya, tetapi yang ramai join saya adalah mereka yang melihat video-video saya di Midas Funnel YouTube channel. Alright, so jadi jangan lupa besok petang kita ada setting strategi kepada mereka-mereka yang mempunyai modal yang besar. Ambillah peluang ini untuk bertemu dengan saya di Zoom besok, setting strategi. Dan sekira anda terlepas, kita ada video, itu satu. Dan yang kedua, anda bolehlah pergi ke Midas Funnel YouTube channel, cari yang bahagian, kalau bahasa Malaysia, saya tulis penetapan di Royal Q ya. So jadi setting tetapan atau setting ataupun setting tetapan ya. Anda cari video-video yang untuk setting tetapan di dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Malaysia. So kalau mungkin kita lebih faham bahasa Malaysia, anda boleh tengok saya memang live, saya tunjukkan, dan besok juga saya akan kongsikan ya. Kerana ramai di antara kita mereka ada modal yang besar ataupun modal yang kecil ya. Mereka tak tahu bagaimana untuk menggunakan setting. Itulah kelemahan, dan pilihan pair sangat-sangat penting. Ya, ada kala setting juga memainkan peranan penting. Contoh ya, macam hari ini market semuanya berdarah merah ya. Tetapi saya masih buat profit. Kerana apa? Saya menggunakan setting yang tinggi, iaitu setting 35 dan 55 daripada minggu sudah. So nanti saya kongsikan dengan anda besok, kerana saya nak tunjukkan bahawa setting yang lebih tinggi itu lebih berbaloi daripada setting-setting yang rendah ya. Dan ada juga kita kegunaan yang setting strategi mood tu ya. Itu penting. So jadi kita jumpa besok kalau tak ada apa-apa lagi. Untuk petang ini saya tutup Zoom saya ini ya, dan saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang saya hormati, yang baik hatinya dan yang saya sayangi. Sekali lagi saya Nur Aini binti Ali, saya daripada Kuala Lumpur, Malaysia, dan jangan lupa apabila anda ke Midas Funnel YouTube channel, like, subscribe dan tekan butang loceng. Sampai kita ketemu lagi pada besok petang. Bye bye. Sama-sama kasih Muhammad Faizal.